Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Badrina Hazika binti Badrul Hisam dari kelas 2B akan membentangkan berkenaan dengan etika perguruan. Okey, di sini etika perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. Etika merupakan satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Ia juga melibatkan prinsip moral dan perspektif Islam. Etika merujuk kepada tingkah laku yang betul dengan berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selain itu, semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek berkaitan dengan peraturan, peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesional dalam masyarakat. Etika perguruan. Profesi perguruan sememangnya mempunyai kod etikanya tersendiri demi memartabatkan profesi sebagai seorang guru. Kepentingan kod etika tidak dapat dinafikan lagi bahawa adanya kod etika buat para guru dapat menjaga tingkah laku sebagaimana yang patut para guru mengamalkan etika sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, haruslah mengetahui tentang etika profesi perguruan adalah amat penting dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru. Oleh itu, terdapat 4 tata susila kod etika perguruan di Malaysia. Yang pertama adalah tanggungjawab kepada pelajar. Guru haruslah memberikan tingkah laku yang baik dan menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar. Yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru haruslah memberikan maklumat kepada ibu bapa terhadap kepentingan anak-anak mereka. Yang ketiga, tanggungjawab kepada masyarakat, di mana guru haruslah memberikan sumbangan cergas demi meningkatkan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat. Dan yang terakhir sekali adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat, di mana guru haruslah berusaha dengan sepenuh-penuhnya menggalas tanggungjawab yang telah diberikan dengan rajin dan bersungguh-sungguh sejajar dengan kemajuan ihtisas dan sosial. Seterusnya, saya akan menyambung tentang alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak. Perkembangan yang saya pilih untuk saya bentang ialah perkembangan kognitif, perkembangan bahasa dan perkembangan fizikal. Dari perkembangan kognitif, aktiviti pertama ialah aktiviti mencantum bentuk segi empat. Aktiviti mencantum segi empat ini sesuai untuk kanak-kanak berumur 4 tahun ke atas. Objektif daripada aktiviti ini ialah kita nak kanak-kanak tu kenal warna dan kenal bentuk. Tapi fokus dalam aktiviti ini ialah mengenal bentuk segi empat. Okey, aktiviti kedua dalam perkembangan kognitif ialah permainan mewarna. Okey, aktiviti mewarna ini sesuai untuk kanak-kanak berumur 3 tahun ke atas. Tetapi permainan ini sesuai dilakukan bersama ibu bapa kerana ibu bapa mempunyai banyak masa dengan kanak-kanak. Permainan ini sangat seronok jika kanak-kanak itu memberi kerjasama dalam melakukan aktiviti tersebut. Contohnya, kita minta untuk kanak-kanak itu menggunakan jari ataupun berus yang kita sediakan untuk menconteng atau kertas menggunakan warna air. Objektif daripada aktiviti inilah ialah kita nak dapat kanak-kanak tu dapat mengenal warna. Okey, seterusnya kita akan bentangkan tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa yang pertama ialah saya memilih aktiviti menyusun huruf. Okey, contoh daripada aktiviti yang kita boleh lakukan. Aktiviti menyusun huruf ini merupakan aktiviti yang sangat mudah bagi kanak-kanak yang baru kenal huruf. Maksudnya kanak-kanak dapat
mengenal bentuk huruf. Aktiviti penyusun huruf ini sesuai untuk kanak-kanak berumur 4 tahun ke atas kerana kanak-kanak pada waktu ini sesuai untuk baru mengenal huruf. Seterusnya, aktiviti kedua ialah aktiviti mengeja. Aktiviti mengeja ini kita akan menyediakan satu alat bantu mengajar untuk kanak-kanak seperti bulatan yang kita tunjuk di atas. Kanak-kanak dapat memusingkan bulatan tersebut untuk mendapatkan satu perkataan. Daripada aktiviti ini, kanak-kanak akan dapat mengenal suku kata, huruf dan juga perkataan. Dan perkembangan ketiga ialah perkembangan fizikal. Okay, daripada slide yang saya tunjukkan di atas, aktiviti yang saya pilih merupakan aktiviti bawa bola dalam gelung dan juga lompat dalam gelung. Aktiviti ini sesuai untuk kanak-kanak berumur 3 tahun ke atas atau 4 tahun ke atas kerana aktiviti ini memerlukan pantauan daripada ibu bapa atau guru. Objektif daripada aktiviti tersebut, kita dapat meningkatkan motor kasar kanak-kanak. Perancangan penyediaan ruang kelas yang selesa di Taska dan Tadika. Yang pertama ialah susun atau ruang belajar kanak-kanak supaya dapat dilihat dan diawasi oleh para guru. Yang kedua ialah menyediakan ruang menunggu yang selesa untuk ibu bapa. Yang ketiga, menyediakan ruang makan yang besar untuk keselesaan kanak-kanak dan juga ruang bilik air yang berfungsi untuk kanak-kanak. Yang keempat ialah menyediakan ruang membaca dan juga ruang bermain. Yang kelima ialah memastikan peralatan belajar dan juga permainan diletakkan di tempat yang senang untuk dicapai oleh kanak-kanak. Yang keenam ialah memilih jenis lantai dan juga hiasan dalaman mengikut kesesuaian. Yang ketujuh ialah ruang pembelajaran mesti bersih, tidak terlalu sempit, pencahayaan yang cukup dan juga pengarahan yang baik. Aspek ini sangat penting bagi memastikan kebersihan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Peranan guru dalam memastikan keselamatan di tadika dan taska ialah yang pertama, memastikan pergerakan kanak-kanak diawasi dan mereka berada dalam keadaan selamat serta jauh dari segala bentuk bahaya. Yang kedua, setiap ruang yang disediakan hendaklah mempunyai ciri-ciri keselamatan yang sudah ditetapkan oleh pihak pengurusan taska. Yang ketiga, memastikan CCTV berfungsi sepanjang tadika dan taska beroperasi sebagai rujukan apabila mempunyai kemalangan di tadika dan taska. Dan yang terakhir sekali adalah guru hendaklah memastikan pintu pagar sentiasa terkunci dan tertutup sepanjang tadika dan taska beroperasi. Piramid makanan merupakan salah satu perancang nutrisi untuk kanak-kanak. Piramid makanan mempunyai 4 aras, iaitu aras keempat untuk makan sedikit sahaja. Makanan yang sesuai untuk makan sedikit sahaja ialah seperti minyak, gula dan juga garam. Aras ketiga ialah makan dengan sederhana, iaitu 1 hingga ke 2 sajian. Contohnya ikan, ayam, daging, susu dan juga telur. Aras yang kedua ialah makan dengan lebih banyak, sekurang-kurangnya 5 sajian, seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Aras yang terakhir ialah makan paling banyak, iaitu 8 hingga 12 sajian, seperti roti, nasi dan juga lain-lain. Kanak-kanak berumur antara 4 hingga 12 tahun berada di peringkat aktif, di mana mereka belajar dan meneroka. Menyediakan pemakanan seimbang kepada kanak-kanak dapat membantu mencapai pertumbuhan yang ideal dan mencegah penyakit. Nutrien yang berbeza harus diperkenalkan dalam kuantiti yang mencukupi untuk memberi manfaat kepada perkembangan intelektual dan fizikal kanak-kanak. Pastikan anak-anak anda mendapat nutrisi daripada 5 kumpulan makanan. Antaranya ialah kanji dan bijirin. Contohnya nasi, mi, roti, bali, bijirin sarapan pagi dan juga biskut. Fungsinya memberkatkan sumber utama tenaga, serat makanan, vitamin dan mineral. Protein pula, contohnya untuk ikan, ayam, daging, telur, tauhu dan kacang hijau. Fungsinya kaya dengan protein, zat besi dan zinc yang penting untuk membina otot-otot dan tisu badan. Susu dan produk tenusa pula, contohnya yogurt, keju dan juga susu. Fungsinya pula untuk mempunyai sumber protein dan kalsium yang sangat baik. Amat penting untuk menguatkan tulang ataupun gigi. Sayur-sayuran dan buah-buahan,
Contohnya sayur-sayuran bayam, kacang buncis, terung, lopak merah, lopak putih, tomato, kubis, brokoli. Buah-buahan pula contohnya seperti betik, pisang, apple, oreng, anggur, tembikai dan juga yang lain-lain. Fungsinya untuk mengandungi vitamin, untuk mengandungi mineral, untuk kesihatan dan imuniti keseluruhan badan. Serat pula membantu mencegah sembelit. Mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran berbagai warna akan memberi vitamin dan antioksidan yang berbeza-beza. Okey, kesimpulannya di sini, pengurusan tadika, taska ataupun prasekolah perlu mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan dengan mendapatkan atau membeli buku panduan di Jabatan Kebajikan Masyarakat serta pergi ke kursus yang telah ditetapkan. Okey, selain itu, bagi mereka yang berkemampuan untuk membuka tadika ataupun taska sendiri perlu mempunyai banyak pengalaman dan kemahiran dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak dan perlu mengetahui dengan lebih dalam berkenaan dengan konsep penubuhan tadika dan taska tersebut. Pendidikan awal kanak-kanak amat penting sehingga kini kerana ia dapat membentuk atau mencorak kanak-kanak sejak kecil lagi. Dengan ini, kanak-kanak dapat menjadi seseorang yang berjaya dengan mempunyai nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab, disiplin, amanah, berwibawa dan sebagainya.